berkumpul pada pagi ini untuk meneruskanlah kelas kita yang kedua. Kelas kita yang kedua berkaitan dengan penggunaan Smart Note lah. Smart Note 2.0 dalam pembacaan Al-Quran. Diharapkan semua pelajar dah bersedialah untuk kita meneruskan pelajaran pada kelas yang kedua ini, bersedia dengan alat dan bahan Smart Note masing-masing lah yang telah diberikan untuk kita memahami penggunaan dia supaya bila membaca Al-Quran kita dapat apply lah pembacaan Al-Quran tersebut. Saya akan present lah. Okey, baiklah. Untuk pelajaran hari ini kita akan ulang sedikit berkaitan dengan jari dua. Kemudian kita akan teruskan dengan topik yang berikutnya lah. Okey, seperti yang kita sudah sedia maklum, jari dua adalah bukaan dua jari ya. 1, 2. Boleh tengok dalam slide. 1, 2. Bila tutup kedua-duanya lah. Ini pergerakan untuk jari dua. Baiklah, ada dua tanda yang perlu dilakukan pergerakan jari dua ini. Yang pertama adalah alif, waw, ya yang kosong. Okey, alif, waw, ya yang kosong. Dia tidak ada apa-apa tanda dan ini merupakan tanda matilah kiranya dia tidak ada tanda. Okey. Kemudian yang kedua adalah alif, waw, ya yang kecil. Alif, waw, ya yang kecil adalah seperti alif, waw, ya juga, cuma bentuknya kecil dan fungsinya tetap dibaca dengan jari dua, tetap juga dibaca panjang lah. Baik, kita tengok dulu tanda yang pertama, alif, waw, ya yang kosong. Alif, waw, ya yang kosong, sekiranya alif, waw, ya yang kosong itu terdapat pada bahagian baris ini. Bahagian baris, contohnya kita bunyikan ya. Ya ini tidak ada apa-apa tanda dalam bunyi ya. Maka bila tiada, dia masuk dalam jari satu. Ini 4 tanda untuk jari satu, 2 tanda untuk jari dua. Kemudian ku dia ada 1 tanda, iaitu tanda waw kosong. Maka waw kosong berada dalam jari dua. Maka kita akan baca dengan jari dua untuk bunyi ku. Bunyi yang seterusnya adalah bunyi lu. Okey, bunyi lu pula akan juga dibaca dengan dua kerana ada waw kosong. Dan bunyi na tidak ada apa-apa tanda yang kita jumpa, maka termasuk dalam bacaan jari satu. Okey. Setakat ni jelaskan bagaimana penggunaan Smart Note ini. Apabila kita membaca Al-Quran, kita analisis setiap bunyi itu apa tanda-tanda yang kita jumpa dan apa cara pembacaan dengan pergerakan yang kita lakukan. Jadi kita baca dia dengan pergerakan jari-jari yang tertentu berdasarkan tanda yang kita jumpa. Okey, ya kita buka satu jari. Ya. Jangan terlalu panjang kalau jari satu. Ya. Ku, lu, na. Begitu cara pembacaan menggunakan pergerakan jari. Ya, ku, lu,
na. Okey. Contoh yang kedua, la, mar, du, du. Okey. Baiklah, jelas. Kepada yang kurang jelas, boleh bertanya terus. Kalau ada yang kurang jelas untuk topik awal kita ni. Ada yang kurang jelas? Okey, kalau tiada, kita sambung dengan pembacaan. Okey, untuk pembacaan, untuk jari satu, tanda yang kita akan tuliskan di bawah bunyi tersebut adalah nombor 1 lah. Kemudian untuk jari 2, nombor 2. Untuk jari 6, nombor 6. Untuk bacaan dengung, goyang, kita akan tulis huruf G. Tapi kita belum masuk lagi lah. Kita baru masuk jari 1 dan jari 2. Jadi bila di bawah itu ada nombor-nombornya, memudahkan kita untuk membaca dengan pergerakan jari. Okey? Pergerakan jari. Jadi diharap bersedia semua. Ada 3 contoh bacaan. Jadi kita jemputlah beberapa orang. Ni sudah kita testing, kita sudah praktiskan pada minggu lepas. Ini untuk kita ulang kaji semula untuk cek adakah masih ingat pergerakan jari dan pembacaan dengan pergerakan jari. Jadi Ustaz jemput dululah Nur Adilah. Boleh? Boleh, Nur Adilah? boleh. Okay. Cuba bacakan contoh yang pertama. Yang mana, yang la tu kah? Ya, yang paling atas, nombor 1 atas sekali. Okey. Sudah. La. Okay. La. Yuk. Mi. Nu. Na. Okey, cuba sekali lagi. La. Yuk. Mi. Nu. Na. Sekali lagi dah. Tadi ada stuck sikit. La. La. Yuk. Mi. Nu. Na. Okey, alhamdulillah. Nah. Okey, terima kasih. Seterusnya kita jemput Zahra. Kak Zahra. Boleh baca contoh yang kedua? Contoh yang kedua. 1, 2, 3. Kasih panjang sikit kalau ada jari 2, Kak Zahra. 2. 1, 2, 3, 4, ni. Nah. Alhamdulillah, terbaik Kak Zahra. Seterusnya Puan Ambai. Ustaz. Ya. Yang mana? Lihat di sini. Mana satu kan? Maksin tahu nih. Ada di slide, ada di Ingatkan ada di screen. Oh, ada di screen. Di screen. Tapi screennya nampak. Ini nampak, Oh, Ustaz. nampak kah? Boleh kasih zoom. Mana tuh? Sekejap, saya kasih besar sikit ya. Ya bagi besar ya sedikitnya. Kita pakai telefon kan? Besar nih. Nampak? Boleh? Macam baik?
Ada terjumpa ke tu? Mikrofon kita tertutup. Oh. Ah, Kalau anda bagi orang lain dulu, anda mencari dulu, nanti sudah nampak nih apa yang dibaca, orang baca tadi tu, macam sudah nampak tuh. Dalam mungkin screen macipin nampak. video tu. Di mana? Okey, nampak. Ini Dia oh. tak boleh pin. Okey. Kalau pin memang nampak yang video orang sajalah. Di mana saya terus Tidak membaca? apa-apa. Aneh. Okey, yang lain nampak ah. Ini nampak. Yang lain Okey, nampak sudah. okey, nampak sudah. Boleh baca? Baca. Ah, Wa bi la bil la hi ra hi ra ti. Okey, alhamdulillah. Okey. Ini adalah bacaan-bacaan untuk jari 1 dan jari 2. Kita masuk kepada tanda yang kedua dalam jari 2. Alif waw ya yang kecil. Okey, contoh alif waw ya yang kecil ada pada dalam contoh yang pertama ini, ketiga contoh ada dalam ini. Yang pertama kita tengok alif kecil di sini pada bunyi ta. Jadi ta ni dibaca dengan jari 2. Kemudian hu ada waw kecil. Dibaca dengan jari 2. Kemudian ya kecil kita akan baca dengan jari 2 juga. Sama saja cara bacaannya, tidak ada perbezaan. Dan yang paling penting sekali, kita kena buat pergerakan jari 2, maksudnya dibaca dengan panjang 2 harakat. Okey. Saya tunjukkan contoh. Ki, ta, ba, u, bi, ya, mi, ni, hi. Itu cara pembacaan sama seperti tanda yang pertama. Cuma bentuk tandanya saja berbezalah. Okey, kita tengok dalam nota perhatian. Ini yang kita tidak sempat untuk belajar pada minggu lepas. Jadi diharapkan boleh perhatikan dalam nota masing-masing. Dalam nota perhatian ini terdapat dalam barisan alif waw ya kosong. Okey, tengok dalam smart note masing-masing lah. Boleh tengok dalam slide selepas tahu di mana lokasi yang kita sedang belajar. Okey. Ada 3 perkara utama yang perlu kita ambil perhatian berkaitan dengan pembacaan alif waw ya kosong, alif waw ya kecil. Baik, yang pertama sekali, dibacakan 6 jari jika berhenti sebelumnya ada alif waw ya kosong atau alif waw ya kecil. Ini poin paling penting. Masa kita mau berhenti bacaan sesuatu itu, kita akan makan huruf terakhir. Huruf terakhir akan dimatikan barisnya. Itu poin yang paling penting ya. Bila dimatikan huruf yang terakhir dan bila kita lihat huruf terakhir itu sebelumnya ada alif waw ya ataupun alif waw ya kecil. Untuk alif waw ya ini, kalau dia ada tanda mati separuh pun dia tetap alif waw ya, maka kita hanya perhatikan hurufnya sahaja. Boleh tengok dalam contoh dalam slide, bacaan berhenti ini dibaca dengan 6 jari ya, ataupun jari 6. Kita tengok huruf nun akhir. Jadi nun ni berbaris atas, kita potongkan barisnya. Kita tidak bacakan barisnya lah. Jadi masa kita membaca sodiqina, kita tidak akan baca na, kita akan matikan. Sodiqin. Nun ni matikan.
Jadi bunyi kin ini terlibat dalam 3 huruf. Kin ini melibatkan huruf qaf, ya dengan nun. Okey. Dan huruf yang terakhir tadi bila sudah dimatikan, sebelumnya ada alif waw ya atau alif waw ya kecil. Ini contohnya huruf ya, ada huruf ya. Maka kita kena baca dengan 6 jari ya. Jadi automatically bila kita baca dengan 6 jari, kita akan buka terus jari 6. Pergerakan jari 6 yang kita akan belajar dan kita akan cuba praktikkan nanti. Okey, kemudian berhenti pada huruf baju Dakoto. Kita tengok yang kedua ni tetap juga dibaca dengan 6 jari dan detakan jika huruf baju Dakoto. Ini kita sudah belajar minggu lepas kan. Huruf baju Dakoto dibaca dengan berdetak. Tetap juga dibaca dengan jari 6. Qu. Ud. Begitu Qu. Ud. Okey, dibaca dengan jari 6. Qu. Ud. Okey. Itu pembacaan sekiranya huruf yang terakhir itu adalah baju Dakoto ataupun bajim dal qofto ataupun kutubun jiddun. Itu cara kita nak ingat lah. Paling senang ingat baju Dakoto lah. Baju Dakoto 5 huruf. Baju Dakoto. Tadi dibaca 6 jari. Tetapi huruf ujungnya dimatikan, tidak ada detakan. Yang kedua ini dimatikan dan ada detakan. Huruf yang terakhir yang berbaris, walaupun berbaris 2, kita akan matikan. Kecuali. Poin yang ketiga inilah. Hamzah baris 2 di atas. Okey. Boleh perhatikan poin yang ketiga. Hamzah baris 2 di atas. Apabila kita berhenti, inilah satu-satunya pengecualian yang diberikan. Semua huruf yang berbaris, yang berada di hujung bacaan akan dimatikan. Kecuali huruf Hamzah. Huruf Hamzah dulu syaratnya. Baris 2. Baris 2 yang di atas. 3 syarat. Ingat kalau Hamzah tu baris 2 tapi baris 2-nya di bawah, tidak kira. Terus kita matikan bacaan itu. Kalau huruf Hamzahnya baris atas sahaja pun tidak dikira. Mesti Hamzah baris 2 di atas. 3 syarat. Maka kita akan baca seperti yang di sebelahnya. Hamzah ini akan dikurangkan 1 baris dan ditambah alif kosong di belakangnya. Maka dia akan dibaca dengan jari 2. Pergerakan 2 jari di belakang bacaan, di bacaan hujung lah. Contohnya kita nak berhenti kita tengok contoh yang di bawah ni. Hamzah baris 2 di atas ni. Kita nak berhenti di sini. Kalau sambung memang baca baris 2 lah. Sambung macam-macam biasa lah. Tapi bila kita nak berhenti, kita tidak boleh baca bina. Tidak boleh matikan Hamzah. Ini special case. Untuk Hamzah baris 2 di atas, kita akan potong 1 baris dan tambah huruf alif kosong. Maka dibaca dengan jari 2 lah. 2 jari kita akan buka. Bi. Na. Okey. Sekali lagi cuba tengok cara bacaan kalau kita berhenti kalau kita berhenti sahaja. Bi. Na. Begitu cara pembacaan untuk Hamzah baris 2 di atas sahaja. Huruf-huruf lain yang berbaris 2 akan dipotong barisnya. Ingat, huruf yang di hujung sahaja. Kalau bukan di hujung, jangan kita potong. Okey, pelajaran seterusnya berkaitan dengan kalimah Allah. Ini spesial kepada huruf alif kecil lah.
Kalimah Allah tidak ditulis dalam Al-Quran alif kecilnya. Okay? Kalimah Allah ni ada alif kecil. Jadi kita kena ingat dalam Al-Quran dia tidak akan letakkan alif kecil pada kalimah Allah ini. Jadi kita kena ingat, kita nampak je kalimah Allah, kita ingat itu kalimah yang special. Nama Allah, nama Tuhan kita. Maka kita akan baca dengan 2 jari juga bukaannya. Kita akan bacakan pergerakan jari 2 lah. Jadinya, bila kita baca dengan jari 2, kita kena ingat untuk perkataan Allah, walaupun tidak ada alif kecil, bila perkataan Allah, kita akan automatik baca dengan 2 jari ataupun jari 2. Okey. Jadi tengok contoh di dalam kotak warna biru ni, yang di sebelah ni. Kita tengok ada alif kecil. Ustaz letak alif kecil di tepi ni, dia ada di bahagian sini. Tetapi dalam Al-Quran hanya berbentuk beginilah, tidak ada alif kecil. Maka tetap juga kita akan baca dengan jari 2. Rizqil lahi. Okey, rizqil lahi. Okey, begitulah cara pembacaan untuk perkataan Allah. Okey, sekarang ini untuk perkataan yang sama, ayat yang sama, 2 kalimah ini, kita lihat kita mau baca dengan berhenti. Bila kita mau baca dengan berhenti, huruf H yang di hujung ni, yang berbaris bawah ni, okey, huruf H ni berbaris bawah kan? Bila dia berbaris bawah, kita mau berhenti di situ, kita akan matikan huruf H. Okey? Dan sebelum huruf H ada alif kecil. Alif, waw, ya, alif kecil, waw kecil, ya kecil. Sebelum huruf yang kita matikan itu ada alif kecil, maka kita akan baca dengan 6 jari. Ataupun jari 6. Pergerakan jari 6 lah. Kita akan baca bukaannya 6 jari. Kalau kita berhenti tadi, kita tidak berhenti. Kita baca rizqil lahi. Itu tidak berhenti, maksudnya sambung. Tapi sampai kalimah situ saja yang Ustaz bacakan sebab ada sambungannya. Kalau kita mau berhenti pada kalimah Allah, kita tahu kalimah Allah ada alif kecil, maka dibaca dengan jari 6. Rizqil lah. Apa? Ha itu kita sudah matikan. Rizqil lah. Bunyi lah pada tutupan jari yang ke-6. Rizqil lah. Okey. Baik. Itu adalah berkaitan dengan kalimah Allah dan cara berhenti pada kalimah Allah. Dibaca dengan jari 6 lah. Sama juga dengan nota perhatian ini. Sudah diterangkan dalam inilah. Cuma Ustaz mau beritahu juga sebab Allah ni dia tidak ada alif kecil. Maka kita ingat Allah ada alif kecil walaupun tidak ditulis. Perkataan Allah special lah. Kemudian bacaan. Macam mana cara nak membaca kalimah Allah ini? Dia ada 2 jenis bacaan lah. Satu bacaan dia tebal. Satu lagi bacaannya nipis. Senang sahaja. Perkataan Allah sebelumnya baris bawah kita baca nipis. Kalau baris atas atau depan selain daripada baris bawah tebal. Paling kita mau ingat baris bawah sahaja. Kita baca nipis. Sebelum perkataan Allah, tengok yang warna merah tu. Sebelum perkataan Allah, hurufnya berbaris bawah. Kita baca nipis. Selain baris bawah, baca tebal. Itu mudah untuk kita ingat. Okey. Ustaz nak memudahkan saja. Ustaz tak nak sebut yang kalimah-kalimah istilah-istilah Arab ataupun cara kita nak ingat secara spesifik. Tidak perlu. Kita ingat yang mudah. Huruf yang berbaris bawah sebelum kalimah Allah baca nipis. Selain itu tebal. Okay, macam mana nak baca nipis? Baca macam biasa saja. Billahi, bihillahu. Sama. Billahi. Ini cara pembacaan. Pergerakan tetap sama. Ikut
tanda-tanda yang ada. Cuma bunyi itu dia akan berbeza mengikut ada yang tebal, ada yang baca dengan nipis. Kalau baris bawah baca nipis. Bil, lahi, bihil, lahu. Okey. Kalau tebal, kita kena baca dengan tebal lah. Sebutan Allah kita kena baca dengan sebutan bunyi yang tebal. Nasrullahi. Okey. Nasrullahi. Itu pembacaan yang tebal. Baris atas pula, tadi baris depan, ni baris atas, sama juga tebal. Ja'alallahu. Allah. Allah. Tak boleh sebut Allah, tidak boleh. Mesti dengan bacaan tebal. Allah. Allah. Okey. Lidah kita menyentuh lelangit di atas. Okey, lelangit lah. Allah. Allah. Dan lidah kita tu kita buat melengkung sedikit. Okey, melengkung sedikit lah. Tidak, dia lidah kita tu jangan rata, biar dia melengkung sedikit. Allah. Allah. Okey, boleh praktiskan nanti sebutan Allah bagi bacaan yang tebal. Okey, jadi ada sebarang pertanyaan setakat yang kita belajar sekarang. Kalau ada pertanyaan boleh ajukan soalan. Kalau segan-segan boleh juga chat, tapi Ustaz prefer tanya teruslah. Supaya mudah Ustaz pun faham, sahabat-sahabat yang lain, pelajar-pelajar yang lain pun dapat manfaat daripada pertanyaan kita. Okey, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita sambung lah. Sambung berkaitan dengan praktikal. Jadi praktikal, untuk praktikal ini kita akan hold dulu. Sebab ada tanda-tanda yang kita belum belajar. Kita sambung dengan teori dulu. Okey, kita masuk jari 6. Jari 6 mudah sangat. Tandanya ada satu saja, iaitu tanda kening. Dibuka jari 6. Boleh tengok dalam slide itu macam mana pergerakan jari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, pergerakannya. Kemudian yang ke-6 tu tutup. Okey. Boleh? Itu pergerakannya. Boleh praktiskan. Okay, kita akan tengok pula contoh-contoh kalimah yang ada di bawah. Macam mana pergerakan bagi kalimah-kalimah yang di bawah ini. Kita jumpa saja tanda kening, automatik kita akan baca dengan jari 6. Baca dengan panjang. Jangan terlampau laju buka jari tu. Buka satu per satu. Jangan terlampau lambat pula buka. Buka seperti biasalah. Okey. Seperti yang dalam slide yang Ustaz tunjukkan contoh tu. Jadi bacaannya la, okey, ka, ma, qa, lu. Qa tu panjang kerana ada alif kosong. Kemudian kalimah yang di bawah ada dua kalimah, kul, la, ma, a, do, a. Okey. Kalau mau berhenti pada kalimah yang di bawah yang Ustaz bacakan tadi, huruf hamzah ni dimatikan sebab dia bukan baris 2 di atas. Maka dimatikan. Kul, la, ma, a, do. Bunyi hamzah yang dimatikan. A, do. Bunyi itu hamzah yang dimatikan. Baik, dalam nota perhatian untuk tanda cacing ini, yang di atas ni tersilap. Tanda cacing, nota perhatian adalah jika tanda kening atau tanda cacing ini ada di belakang, kita potong tanda tu. Tanda kening tu kita potong dan baca dengan jari 2. Sebab apa? Dia ada alif kosong. Maka dia baca dengan jari 2 lah.
Maka kita tidak perlu baca lagi dengan panjang. Kalau dia di belakang, cacing ni di belakang. Jadi kita potong cacing ni, tak perlu baca sampai jari 6. Baca jari 2 saja. Al-lam ta na. Okey, begitu saja cara bacaannya. Okey, ini kita boleh praktikkanlah pembacaan. Okey, diharapkan semua bersedia. Ustaz nak test juga ni pelajar-pelajar yang baru ni. Boleh saya jemput dululah. Puan Hasni. Puan Hasni boleh, Puan Hasni? Kita praktikkan satu contoh. Contoh yang pertama ini ya. Contoh yang pertama, perkataan huruf nyata ni yang pertama ni. Cuba baca dengan pergerakan, tunjukkan sekali lah dengan pergerakan jari. Saya cuba Ustaz ya. Boleh. Tak, ku. Sorry Ustaz, sekejap. Tak, ku, lu, ha, is, ro, fa. Betul tak Ustaz? Okey, cuba sekali lagi. Tak, ku, lu, ha. Untuk bunyi ku, satu jari saja. Sebab dia tidak ada apa-apa. Ku. Oh. Okey. Jadi maksudnya bawah tu satu ke Ustaz? Bawah tu dia punya pergerakan lah. Saya tuliskan di bawah tu. Okey. Sepatutnya satu. Tapi tersilap. Okey Ustaz. Tak, ku, lu, ha, is, ro, fa. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Hasni. Seterusnya Puan Veronica. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya cubalah. Okey, contoh yang kedua. Yang tak kah? Sebelah dia. Oh, yang i itu. Ya. Betul. Saya cubalah Ustaz. Boleh. Tunjuk pergerakan jari ya. I, la, am, wa, li, ku. Wan kau Ustaz. Yang hujung tu tutup satu. Kum. 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 Kemudian wa tu ada alif kecil kan? Kita baca panjang sedikit. Wa. Betul sudah pergerakan, cuma bunyi tu kasih panjang sedikit. Wa. Okey, boleh cuba sekali lagi? I, la, am, wa, li, kum. Li, kum. Li, kum. Li, kum. Okey, alhamdulillah. Cantik. Terima kasih Puan Veronica. Iya. Seterusnya saya jemput Nazilah. Puan Nazilah. Untuk bacakan kalimah contoh bacaan di yang ketiga. Ha. Okey. Saya try ya Ustaz. Okey, boleh. Ya. Ha. Jom. Ha.
zi, hi, aba, di, aba, da. Sekali lagi ya. Dah pernah sikit. Sekali lagi. Boleh. Ha, ha, zi, hi, aba, da. Okey. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Puan Nazilah. Seterusnya Ummu Hana ni siapa? Ummu Hana? Oh, isteri saya pula tu. Puan Fatimah lah, Puan Fatimah. Puan Fatimah? Boleh, Puan Fatimah? Adakah Puan Fatimah ni? Hajah Norisah. Kita bagi orang lain dulu lah. Encik Zulhilmi. Encik Zulhilmi. Ya. Okey, boleh. Nak buka mic ni ke? Kamera ke? Okey. Suara jelas. Kamera nak buka. Kena buka lah. Macam mana nak tengok pergerakan. Kejap. Okey, ni contoh yang keempat. Okey. Boleh baca Ustaz? Boleh. Okey. Yap, su, tu, i, lai, kum. Kameranya mana? Ada tu bawah tu Ustaz? Oh, sebelah mana ni? Sebelah tu Ustaz. Oh, ada. Kejap mah. Okey. Ini ke? Okey, cuba sekali lagi. Okey. Yap, su, tu, i, lai, kum. Okey, pergerakan sudah betul. Cantik. Cumanya bunyi yang pertama kita sudah belajar pada kelas yang lepas. Kalau huruf baju dah kotor dalam nota perhatian, cuba boleh tengok nota perhatian semua boleh tengok. Nota perhatian dalam tanda mati separuh. Nota yang kedua, kotak yang kedua dalam nota perhatian. Baju dah kotor bertanda mati bunyi detakan atau pantulan huruf. Jadi dia kena baca dengan yab. Okey. Boleh sekali lagi Zulhilmi? Okey. Boleh Ustaz Boleh baca? Okey, boleh. Okey. Yab, su, tu, i, lai, kum. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Zulhilmi dan pelajar-pelajar yang lain yang sudi untuk berkongsi bacaan. Baik, kita teruskan dengan bacaan dengung. Okey, bacaan dengung. Bacaan dengung ni pergerakannya adalah goyang. Kita akan tengok pergerakan goyang ni macam mana. Pergerakan goyang begitu saja. Kadar goyangnya ni agak-agak saja, tangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kadarnya 2 harakat ataupun 2 jari. Okey. Goyangkan tangan, pergerakan tangan itu dalam kadar 2 jari. Ada 3 tanda dalam bacaan goyang ini. Yang pertama adalah nun dan mim yang bertanda sabdu.
Nun dengan mim yang bertanda sabdu. Sekiranya kita jumpa je huruf ini ada tanda sabdu, kita akan baca dengan pergerakan goyang. Kita akan baca dengan pergerakan goyang. Dan seterusnya, tanda yang kedua pula sama juga nun dengan mim. Tapi nun dengan mimnya ni yang kosong. Tidak ada apa-apa tanda. Maknanya dia ni tanda mati lah. Tetapi tanda matinya ni yang kosong. Maka tetap kita akan baca dengan pergerakan goyang. Tanda-tanda ini menunjukkan adalah bacaan dengung. Jadi mudah untuk kita faham format dalam Al-Quran. Inilah tanda-tanda yang ada kemungkinan dibaca dengan dengung. Kita kena baca dengan dengung. Jadi boleh kenal pasti dan cuba perhatikan betul-betul tanda-tanda ini. Nanti bila baca Al-Quran boleh tengok. Tanda sabdu pada nun dengan mim, kita automatik kena baca dengan dengung. Tanda nun dengan mim yang kosong, tidak ada baris, tidak ada apa-apa tanda, kita pun kena baca dengung. Dua ini confirm kena baca dengan dengung. Tapi paling confirm nun dengan mim yang bersabdu. Sebab nun dengan mim kosong ni, kita akan tengok dalam nota perhatian nanti, ada tempat yang dia tidak dibaca dengan dengung. Kemudian tanda yang ketiga adalah baris dua sengit. Baris dua dia ni sengit. Dan 99. Itu baris dua dan 99 itu, baris dua sengit 99 itu dalam geng baris dua lah. Dan mim kecil. Okay, mim kecil. Mim kecil tengok ada dalam slide tu lah. Contoh mim kecil. Tapi kita akan tengok satu persatu. Kita tengok dulu tanda yang pertama. Nun mim sabdu. Okay, nun mim yang bertanda sabdu, kita akan baca dengan pergerakan goyang. Mudah sahaja. Tetapi di mana kita nak baca pergerakan goyang ni? Bukan pada huruf nun lah. Bukan pada baris nun itu. Kita akan baca pada baris sebelum huruf nun. Karena apa? Baris itu yang membunyikan sabdunya. Paling penting ni sabdu. Maka kalau kita baca, baris yang di depan ini yang akan membunyikan sabdu. Maka itulah yang akan menjadi syarat kita kena baca dengan pergerakan goyang. Jadi, Ustaz akan tunjukkan cara pembacaan nun yang bertanda sabdu dan mim yang bertanda sabdu. Boleh pin di video Ustaz. Sebab kalau presentation tak nampak sangat video. Pin pada video Ustaz nak tunjuk sekarang. Okay. Okay, bacaannya kita akan goyang dan kita akan buat pergerakan pada bunyi yang ada tanda lain lah. Seperti ini tanda jari satu. Okay. Inna. Mudah saja. Inna. Okay. Tanda yang kedua, bacaan yang kedua, perkataan yang kedua. Summa. Summa. Ada bunyi dengung tu. Itu adalah bacaan dengung. Kita tekan sabdu ni, syaddah ni kita maksudnya menekan, semangat. Okay? Jadi kita tekan bunyi itu. In, sum. Kalau in, I-N lah. Kalau sum, T-H-U-M. Maksudnya M, tutup mulut lah. Inna, summa. Ingat, bila kita jumpa dalam Al-Quran, masa kita baca Al-Quran, kita jumpa saja nun dengan mim sabdu sangat-sangat banyak. Kita kena baca dengan dengung. Jangan bunyikan saja. Inna, tidak tepat. Tidak sampai dan tidak cukup harakat bacaan dengungnya. Mesti inna, summa. Sebab itu kita buat dengan pergerakan jari.
supaya kita boleh ukur cukup ke tidak kadar panjang bacaan dengung tersebut. Tetapi kita buat dengan goyang, kadarnya 2 jari. Inna. Contoh yang kedua, Thumma. Itu adalah contoh bacaan goyang. Semua pergerakan sama saja goyang, cuma kita mau ingat dan perhatikan tanda-tanda yang kita perlu tahu. Okey, tanda yang kedua pula, nun dengan mim kosong. Nanti di bahagian yang kedua, kita akan belajar cara dengung ni, khas untuk pergerakan goyang ni. Macam mana nak berdengung ni? Cara dia ada banyak. Ada 3 jenis bacaan dengung yang kita perlu tahu, yang asas lah. Jadi ini pula dengung dia tidak menekan. Dengung dia ni macam ni lah. Nanti Ustaz akan ajar yang selanjutnya. Just kita tahu sekarang ini bila jumpa nun dengan mim kosong, kita akan baca dengan dengung. Okey. Kum. Okey. Ini kalau bacaan sambung lah. Kalau sambung bacaan tu tetap baca dengung. Kum. Okey. Itu adalah bacaan nun dengan mim kosong. Tetap juga dibaca dengan pergerakan goyang dan dibaca dengan dengung. Cara dengung kita akan tengok nanti bahagian kedua. InsyaAllah sempat ni. Tanda yang ketiga pula, baris 2 sengit, 99 dan mim kecil. Nanti bila baca Al-Quran, boleh tengok dalam Al-Quran, boleh perhatikan perbezaan baris 2. Ada 2 jenis baris 2. Yang pertama yang kita sudah belajar pada kelas sebelum ini, dalam jari 1, baris 2 dia sama. Sama saya baris 2. Kemudian baris 2 dia sengit. Yang baris 2 sengit ni dalam kategori pergerakan goyang. Okey. Baris 2 dia sengit dan 99. Kalau dia baris 2 sama dan 69, maka kita akan baca dia dengan tidak dengung lah. Jelaskan saja. An, in, un. Kalau baris 2 dia sengit, okey, ada cara pembacaannya lah. Kemudian kita kena perhatikan juga tanda mim kecil. Ada 2 sebenarnya tanda mim ni, mim kecil ni. Satu ekor dia ke belakang, satu ekor dia ke bawah. Yang kita bincangkan sekarang ni, mim kecil ni ekor dia ke bawah. Kalau ekor yang ke belakang itu adalah tanda berhenti. Diwajibkan kita berhenti pada bacaan yang mempunyai mim kecil ekornya ke belakang. Nanti kita akan perhatikan juga lah berkaitan dengan tanda-tanda berhenti ni. Okey, ini mim kecil ni ekornya ke bawah. Ini bukan tanda berhenti. Ini tanda bacaan itu ditukarkan kepada bunyi mim. Jadi automatik kita tidak baca seperti contoh yang ada dalam slide tu. Yang ketiga tu, contoh ketiga. Kita tidak baca anbi'u. Kita tidak baca an. Kita akan masukkan terus bunyi huruf mim. Ambi'u. Okey, tutup saja mulut. Mudah. Okey. Ada pandangan-pandangan cara pembacaan untuk mim kecil ni, ada cara juga yang lain. Kebiasaannya orang akan baca ambi. Tapi ada juga bacaan kita tutup terus untuk memudahkan. Untuk sisi permulaan kita baca, kita hanya tutup mulut kita. Ambi'u. Okey. Ambi'u. Okey. Ambi'u. Itu bagi bacaan mim kecil. Mudahlah. Kita hanya tutup mulut dan kita dengung. Tetapi baris 2 sengit ni, bahagian baris 2 ni dengan nun kosong tadi, dia lain sikit sebab dia melibatkan huruf N. Nun huruf N. Kemudian baris 2 ni melibatkan huruf N juga. An, in, un. Jadi kita jangan sebut huruf N tu. Kita kena baca dengan dengung. Narong. Pergerakannya. Na.
Ra. Okay. Na. Ra. Yang kedua, kul. Lung. Fi. Okay, sekali lagi. Kul. Lung. Fi. Okay. Contoh yang ketiga, hanya perlu tutup mulut saja. Bi. U. Okay. Begitulah pembacaan bagi pergerakan goyang dan 3 tanda apabila kita jumpa tanda-tanda ini, kita akan baca dengan bacaan goyang. Okey, kita akan baca dengan bacaan goyang. Baik, ada yang kurang jelaskah berkaitan dengan topik pergerakan goyang? Ada yang mau bertanya? Sebab selepas ini kita akan praktikkan bacaan bagi bahagian 1, jari 1, jari 2, jari 6 dan goyang. Ya Ustaz, yang bertanya kah? Ustaz, Ada Ada bertanya? Boleh. bertanya. Mana kita ni hilang? Ra tu kan ada baris 2, lepas tu ada alif di ada alif di sebelahnya, lepas tu dibaca 6 harakat ke tu? Baru nampak. Macam ada bunyi lain. Kan enggak apa ni namanya macam na tu bah, ran tu dibaca dengan 6 jari kah? Ron dibaca 6 jari. Mana dah. Ini kita 4. masuk yang pergerakan goyang dah ni. Kita akan baca dengan pergerakan goyang. Goyang. Kalau berhenti, Tengok. kita belum masuk lagi sebenarnya bahagian berhenti ni. Kita belajar yang bahagian berhenti tadi tu CP-CP ya, sikit-sikit. So, itu di bahagian yang kedua. Kalau berhenti nanti kita akan tengok. Sebab huruf alif huruf alif ini dibaca dengan jari 2 kan. Okay, ada pertanyaan dalam chat lah. Okey. Ustaz, untuk pergerakan ni dibaca berapa harakat? Umuhana ni lah. Pergerakan goyang anggarannya 2 jari. Okey. Janganlah terlampau lama betul. Lenguh baca Quran. Lenguh. Dibaca dengan 2 jari saja. Okey. Ada lagi pertanyaan? Kita nak praktikkan sudah ni. Tengok dalam nota perhatian betul-betul lah. Perhatikan dalam nota perhatian. Kerana nota perhatian ni dia bacaan-bacaan dalam situasi tertentu sahaja. Dan huruf-huruf tertentu. Dia bukanlah terlalu kerap. Dan kita janganlah terlalu risau. Banyak juga ni Ustaz dalam nota ni. Bersusun juga perkara-perkara yang perlu kita tahu. Ya memang banyak. Tetapi dia bukan kerap. Bukan semua bacaan berakhir dengan ta marbutoh. Bukan ada baju bertanda mati. Jarang-jarang. Kita jangan terlalu memikirkan ni lah. Paling penting kita fokus pada tanda-tanda dalam smart note tu. Tanda-tanda dia. Ingat, ini yang perlu kita hafal. Sebab apa perlu hafal? Ustaz kena hafal Ustaz macam peperiksaan. Bukan. Memang kita akan automatik hafal bila mana kita baca Al-Quran, kita letakkan smart note ini di sebelah Al-Quran kita. Maksudnya kita buka Al-Quran, 2 muka surat kan? Kita letak di muka surat sebelah. Kita baca. Bila kita baca, kita rujuk tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran bila kita baca. Itu fungsinya. Tidak akan berfungsi smart note ini bila mana kita baca Quran, kita simpan dalam beg. Kita simpan di almari, kita simpan dalam buku.
kita baca Quran, kita tak rujuk smart note. Melainkan kita smart note ni ada dalam kepala kita sudahlah. Maksudnya kita sudah hafal, kita sudah ingat tanda-tanda yang ada dalam smart note ini. Boleh jadi sebab dia tidak susah. Dia tidak susah, tanda-tanda ini memang kebiasaan akan, kalau orang yang melazimi baca Al-Quran, dia akan cepat ingat. So dia akan selalu jumpa tanda-tanda ni. Maka dia akan selalu rujuk dengan smart note ini. Maka bila kita selalu rujuk, kita akan ingat automatically. Takkanlah tak ingat alif waw ya kosong lagi. Dah kalau 10 kali cek benda yang sama, insya-Allah kita akan ingat. Quran ni mukjizat. Dia akan memudahkan kita akan rasa mudah untuk membaca Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah sudah mudahkan Quran. Kami mudahkan Al-Quran ini untuk kita baca. Adakah kamu ambil pelajaran daripadanya? Jadi kita sedang belajar, dan inilah inovasi yang mudah. Kita letak di sebelah Al-Quran kita baca, kita tengok tanda-tandanya. Lebih baik kalau kita baca dengan pergerakan. Itu lagi terbaik. Sebab 4 pahala yang telah Ustaz terangkan minggu lepas. Pahala membaca, pahala melihat, pahala mendengar, dan pahala bergerak, pergerakan tangan. Sama ada menunjuk ataupun kita buat pergerakan jari. Maka bertambahlah pahalanya, walaupun dalam keadaan gagap, tetapi bacaannya betul. Kita bukan nak mengejar baca sampai khatam. Kita bukan nak mengejar baca berlagu. Kita nak mengejar membaca dengan bacaan bertajwid, bacaan yang betul. Kita pun tidak mengejar bacaan belajar tajwid. Hukum ifa hakiki, izhar halki, iqlab, idgham ma'al ghunnah, idgham bilal ghunnah, idgham mislain, ifa syafawi, izhar syafawi. Semua hukum-hukum itu, ma'arid lisukun, itu kita bukan benda wajib untuk kita tahu dan hafal. Yang kita perlu baca, wajib baca ni, bila baca Quran, wajib baca bertajwid. Khususnya bacaan surah Al-Fatihah, kerana dia wajib dibaca dalam sembahyang. Makanya ini memudahkan kita dalam pembacaan. Memang rasanya tidak ada nama hukum tajwid di sini. Yang di bawah ni pun sebenarnya cara bacaan. Adalah nama-nama istilah Arab sikit. Itu pun bahagian ketiga sudah. Orang kata sudah level-level sifu-sifu. Boleh jadi mengajar sudah. Okay. InsyaAllah yang hadir kelas Ustaz ni 16 orang ni boleh mengajar. Bukan kita nak mengajar, nak jadi ustaz-ustazah, bukan. Nak mengajar ni kepada generasi-generasi. Contoh ahli keluarga kita, yang cikgu-cikgu boleh ajar anak-anak murid. Walaupun bukan bidang agama, tapi ini satu dakwah kepada jiran-jiran atau ahli keluarga. Ini memudahkan. Boleh share ilmu ni kepada rakan-rakan lain. Okay? Baik. Kita akan praktikkan. Jadi semua harap bersedia. On kamera. Pastikan dalam keadaan yang selesa lah untuk kita meneruskan praktikal kita ni. Okay. Sebelum kita fokus pada praktikal, ada nota perhatian. Satu nota perhatian. Lepas tu selesai praktikal, kita masuk bahagian kedua. Okay, nota perhatian. Kita perhatikan bahagian nota perhatian tersebut. Nun dengan mim yang sakdu tetap dibaca goyang di hujung. Maksudnya, kalau nun dengan mim ini, kedua-dua huruf ini bertanda sakdu, kita tetap kena baca dengan dengung. Mesti baca dengan dengung. Walaupun kita berhenti. Okay. Untuk dua tanda pula, nun kosong, mim kecil, baris 2 sengit 99, selain daripada nun mim sakdu, yang dalam goyang ini, tidak dibaca goyang di hujung. Maka dia akan dimatikan. Ataupun dibaca dengan pergerakan jari lain lah. Ada dua perbezaan di sini ya, saya tunjukkan. Yang pertama kita tengok dulu, yang pertama tadi nun dengan mim sabdu. Okey, contoh yang saya tunjukkan dalam slide adalah nun sabdu. Kotak yang pertama tu, dalam kotak hijau.
Nun sabdu. Kita nak berhenti sana kan? Jadi macam mana kita nak baca? Kita akan baca dengan goyang. Tetap dibaca goyang. Tetap dibaca goyang di hujungnya. Fa, am, si, ku, hun. Habislah. Berhenti. Hun. Tetap dibaca goyang lah. Bukan hilang bacaan goyang, bunyi hun saja. Tidak. Mesti dibaca dengan goyang. Kita masuk kotak yang kedua. Kotak kedua dan ketiga ni berkaitan dengan pembacaan yang tidak dibaca goyang. Mungkin yang kedua ni masih kurang jelas. Sebab yang pertama kita dah yang ketiga ni kita dah belajar. Yang kedua ni kita belum belajar. Jadi Ustaz terangkan serba sedikit sebelum kita masuk cara berhenti yang betul-betulnya lah. Untuk yang kedua ini dia dibaca dengan jari dua. Kerana apa? Huruf yang terakhir itu adalah huruf alif. Huruf alif. Ini kita sudah belajar ni bentuk lam alif. Lam alif. Ini lam yang bergabung tu. Yang satu lagi ni adalah huruf alif. Makanya bila mana kita baca pada bacaan ini kita berhenti, maka alif itu yang di hujung. Jangan kita potong baris dua di atas tu. Bila alif ini kosong, tidak ada mau dipotong, dia pinjam jiran sebelah. Jiran sebelah ni kaya sikit, ada dua baris. Maka potong satu saja baris. Bila potong satu baris, baris hujung ada baris, potong sudah kan. Makanya alif kosong itu sebagai tanda jari dua. Tengok dalam smart note. Alif kosong adalah tanda bagi jari dua. Sebab itu dah dibaca dengan jari dua. Ma, la. Okey. Kena perhatikan betul-betul. Kalau huruf alif ada di hujung, jangan kita buang baris huruf sebelumnya. Huruf yang di akhir sahaja yang kita perlu potong barisnya. Ini huruf terakhirnya huruf alif. Jadi huruf lam jangan dipotong barisnya. Maka kita akan baca dengan jari dua. Ma, la. Okey. Kalau kita sambung, automatik dia bertukar kepada bacaan goyang. Ma, la. Sambung kepada bacaan seterusnya lah. Kalau berhenti, dia jadi jari dua sebab ada alif kosong. Ma, la. Lam tu kurang satu baris sebab kena pinjam dengan alif. Kemudian bacaan yang kotak ketiga ini yang kita sudah belajar tadi berhenti, huruf terakhir dia huruf nun. Huruf nun berbaris. Maka kita potong baris bagi huruf nun walaupun dia baris dua. Mubin kan? Mubin. Tapi kita kena baca dengan jari 6. Sebab kita sudah baru je kita belajar tadi. Huruf terakhir itu sebelumnya ada alif, waw, ya, ataupun alif kecil, waw kecil, ya kecil. Kita akan baca dengan pergerakan jari 6. Mu, bin, mu, bin. Okey. Itulah nota perhatian yang kita perlu perhatikan dalam pembacaan Al-Quran. Sekarang kita tengok praktikal untuk ayat inilah. Kita belum lagi belajar berhenti sepenuhnya. Jadi untuk ayat ini, walaupun ada bacaan berhenti di hujung, kita akan bacakan baris. Kita akan bacakan baris. Baik. Mau mempersilakanlah beberapa orang belajar. Harap semua sudah bersedia. Ummu Hana lah. Ummu Hana. Boleh bacakan ayat yang pertama tu. Ayat yang pertama. Boleh insyaAllah. Dekat sangat tu. Jangan jauh sikit.
Fa. Mal. Lam. Ya. Jid. Fa. Si. Ya. Mu. Sa. La. Sa. Ti. Ai. Ya. Mi. Min. Min. Okey, terima kasih kepada saudari Mimi. Terima kasih. Kita terus. Ayat yang pertama masih. Puan Fatimah. Kak Fatimah. Boleh Kak Fatimah? Mikrofonnya dibuka dulu. Tak dengar suaranya. Belum buka lagi mikrofon tu. Orang lain saja Ustaz. Biar orang Ya. dulu. Bagi orang. Bagi orang Ustaz. Okey. Boleh. Kita bagi saudara Zulhilmi boleh? Ayat yang pertama juga. Ayat yang pertama. Nak tanya Ustaz, Ya. yang kalau yang mim tu dia kan bertemu dengan lam, dia jadi mal. Iya. Okey. Sebab kita baca sabdu. Sabdu, Sabdu dalam tanda jari satu. Alright. Sebab tu mal saja. Boleh baca Okey, silakan. Fa, mal, lam, ya, jid, fa, si, ya, mu, ta, la, ta, ti, ai, ya, mi. Min. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Zulhilmi di atas bacaan bagi ayat yang pertama. Dijemput pula seterusnya Puan Ferodika. Ferodika. Susah sikit nak sebut, sorry kalau tersalah sebut. Boleh? Ayat yang pertama juga. Ustaz, Ya. yang selepas lam tu, Ya. ya kan? Jadi bid kah? Tu huruf jim. Jim. Huruf jim. Ya. Jadi Jid. Jid. Ya, betul. Jid. Okey. Saya cubalah Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Fa, mal, lam, ya, jid. Fa, si, ya, mu. Ya, panjang sikit. Ya. Fa, si, ya, mu, sa, la, sa, hi, ai, Ti. Salah sati. sa, la, sa, ti. La tu ada alif kecil, jari dua. La, sa, la, sa, ti, ai, ya, min. Alhamdulillah.
Ya, makasih Terima Ustaz. kasih. Namanya Puan Foredikah kah? Betul kata saya sebut? Ustaz, panggil Hidayah lah, Hidayah. Oh, Hidayah. Oke. Saya konvertkan jadi Hidayah tuh nama Islam saya. Oh, ya Senang. kah? Iya. Oke. Senang sikit lah kalau panggil Hidayah. Oh, nama Arab sikit kan. Oke, terima kasih Puan Hidayah. Oke, seterusnya. Bagus bacaan lah. Convert pun bacaan mantap juga. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan bacaan yang kedua pula. Puan Nazilah. Puan Nazilah, ayat yang kedua. Okey. Baca ni. Sekejap ya. Okey, boleh? Boleh Ustaz. Sekejap ya. Kejap. La Yang kedua. Oh, yang kedua Ustaz. Okey, sorry. Terlampau advance enggak. Okey. Kenapa nak? Fi Panjang sikit. Jangan laju sangat lah. Habis tertembak orang sebelah. Ada ditekan. Hab. Lum Mim Ma Sa Di Din. Din. Okey. Saya ulang lagi. Enggak. Sebelum ulang, sebelum ulang. Bahagian goyang, bahagian goyang tu pastikan dia cukup jangan terlalu pendek sangat. Mesti ada bunyi dengung tu. Lum mim. Okey, boleh? Cuba sekali lagi. Boleh. Fi zi di hab lum Satu jari. Hab lum mim ma sa di. Yang panjang di. Din. Di. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nazilah. Seterusnya kita minta Puan Zahrah. Puan Zahrah boleh? Ayat yang kedua juga. Fi Ji Da Ha Di. Ha. Panjangkan sikit kalau jadi dua. Ha. Ab. Lum ma sa mim. Ada dua dengung. Min ma sa di. Okey, alhamdulillah. Cuma kena pastikan kalau jadi satu kita kena berhati-hati. Jangan kita panjangkan bunyinya, sikit saja dia punya bunyi. Ma sa di. Fi ji di. Nampak sikit saja di. Ha. Alhamdulillah, bagus bacaan. Kalau kita betul-betul guna pergerakan jari, kita kontrol bacaan bunyi tersebutlah. Cuma pastikan bukaan dia tetap kekal lah. Jangan kita berubah dia jadi laju atau lambat tu akan berubahlah bunyi kita juga. Seterusnya
Seterusnya Adila lah. Yang mana satu? Ayat yang Nomor kedua. berapa? Ayat kedua. Ayat yang kedua juga. Oke. Fi ji di hab ma sa dim di. Sebab mim kecil tu dipotong lah. Dipotong. Oke. Alright, alhamdulillah. Seterusnya siapa lagi nih? Saya Ustaz. Suaira. Saya ingatlah nama-nama. Suhaira. Ya, Suhaira. Boleh ya, Suhaira. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Ayat yang ketiga. Okey. La uqsimu bi hadzal balad. Jangan matikan dal. Baca barisnya. Baladi. Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Seterusnya Puan Ambai. Puan Ambai untuk ayat yang ketiga. Puan Ambai adakah di sana? Nampak ayatnya? Mikrofonnya tertutup. Dah nampak Ustaz. Kejap. Nampaklah. Adam Syahmi boleh baca Adam Syahmi? Kena on kamera untuk praktikal. Boleh Ustaz. Boleh on kamera. Baca dengan pergerakan. Ada di bawah itu dia punya nombor-nombor dan huruf pada pergerakan itulah. Okey, ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadza balad. Jangan matikan dal tu. Bihadzal baladi. Adam Syami tak buka kamera kah? Tidak, Ustaz. Untuk next kelas nanti kalau boleh buka kamera lah supaya Ustaz boleh tengok pergerakan jari tu. Okey. Dalam masa sama boleh juga nak kenal nanti. Ustaz tak kenal sampai habis kelas kan. Okey. Terima kasih Adam Syami. Sama-sama. Okey. Seorang lagi. Siapa namanya tu? Adik ke abang tu? EBB channel. Nama EBB channel ni Ustaz tak ingatlah nama. Sila. Ayat pertama ya Ustaz. Aiman. Ya. Ayat yang ketiga. Aiman ayat yang ketiga. Paling bawah. Dah. La uqsimu bi. La kasih cukup 6 jari. jari. Uqsimu bihadzal. Ada detakan. Uqsimu bihadzal baladi. Okey, alhamdulillah. Lepas ni Adam dengan Aiman kena buka kamera supaya Ustaz boleh tengok pergerakan jari. Kalau belum faham nanti boleh tengok rakaman video pertama dan video kedua.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang berjaya apply bacaan ini. Tapi belum sepenuhnya apply nih. Sebab kita belum buka lagi kitab Al-Quran yang sebenar untuk kita apply sambil merujuk Smart Note 2.0. Kita sambung Kita sambung bahagian yang kedua. Ada lagi 30 minit nih. Bacaan yang kedua, bahagian kedua ni antara pelengkap kepada bahagian pertama lah. Kita tengok bahagian kedua, boleh juga tengok dalam nota yang Ustaz berikan itu. Situasi bila mana dua tanda bertemu. Seperti yang ditanya tadi oleh saudara Zulhilmi tadi kan. Bacaan tadi tu ada dua tanda bertemu. Kita tengok tadi bacaan tadi kan. Bacaan yang baru kita baca tadi. Okey. Ayat yang pertama tu. Yang depan sini. Ada nun kosong. Ada sabdu. Sabdu tanda bagi jari satu. Tetapi nun kosong tanda bagi goyang. Ada dua tanda ni. Jadi apa penyelesaiannya? Bahagian dua ni pelengkapnya. Penyelesaiannya lah. Jadi kita tengok dalam bahagian dua. Sekiranya dua tanda bertemu, ini adalah ranking ataupun status kedudukan mana yang akan diutamakan terlebih dahulu. Okey, mana yang kita akan utamakan? Yang pertama sekali adalah tanda kening. Kalau tanda kening ada dua tanda bertemu, biasanya dia berjumpa dengan tanda sabdu lah. Maka kita akan utamakan tanda kening dahulu. Sebab itu nombor satu dengan nombor dua ni diwarnakan dengan warna kuning. Kerana apa? Dia sebenarnya dibaca kedua-duanya. Cuma yang dibaca dulu adalah kening. Barulah sabdu. Kita tengok contoh dalam nombor satu tu. Di bawah tanda kening tu, contohnya. B. Dor. Okay. Do itu dibaca dengan jari 6 sebab ada tanda kening. Dibaca dulu dengan jari 6. Barulah dimasukkan dalam huruf yang bertanda sabdu. Okay. B. Dor. Ri. Okay, jelas tanda sabdu yang nombor satu. Tetapi tanda sabdu pula. Tanda kening ni nombor satu. Tetapi tanda sabdu tetap juga dibaca. Dia berkejar dengan tanda kening ni lah. Dia sama nombor satu sebenarnya. Cumanya cacing ini ataupun tanda kening ini dibaca dahulu. Baik. Untuk tanda sabdu pula, dia antara yang banyak pertemuan dia dengan tanda-tanda yang lain. Ini yang sebab menjadi dua tanda bertemu ni. Kita kena perhatikan betul-betul bunyi itu sekiranya dia baca dengan bersabdu, maka kita kena tengok tanda-tanda apa yang ada. Sekiranya ada tanda-tanda nombor 3 dengan nombor 4 bertemu dengan tanda sabdu, maka sabdu akan menang lah. Sabdu yang paling tinggi lah. Maka kita akan baca dengan sabdu. Bacaan sabdu ada dua. Satu bacaan jari satu. Satu lagi bacaan goyang. Nun dengan mim yang bertanda sabdu. Nun dengan mim bertanda sabdu dibaca dengan goyang. Selain daripada nun dengan mim yang bertanda sabdu dibaca dengan jari satu. Contoh yang di bawah ni yang bersabdu itu huruf mim. Jadi kita kena baca dengan pergerakan goyang lah. Tim. Walaupun ta marbutah itu baris 2 ada sengit dibaca dengan goyang, tetapi kita baca goyang itu dengan bunyi sabdu pada huruf mim. Bukannya goyang pada baris 2 itu. Perbezaannya. Sebab bunyi dengung ini pun berbeza-beza. Kita akan baca tim mil. Okey. Itu adalah tanda yang kedua, ranking kedua sabdu. Ranking ketiga, sekiranya kita jumpa tanda mati separuh, baris 2 sengit, 99, nun dengan mim yang kosong, maka kita akan utamakan tanda-tanda ini berbanding alif waw ya yang kosong yang di ranking yang keempat. Kedudukan yang keempat.
Maka contoh kita boleh tengok dan itu ghadan. Okey, dan dua tanda bertemu kan. Kita tidak boleh baca dengan jari dua walaupun ada alif kosong. Kita kena baca dengan baris dua itu. Baris dua dia tidak sengit. Baris dua dia sama. Maka baris dua sama termasuk dalam jari satu. Gha dan jangan baca jari dua walaupun ada alif kosong. Sebab dia ada baris dua. Baris dua tanda dia ada dua jenis. Kalau sama dalam jari satu. Kalau sengit dalam bacaan goyang. Bacaan dengung. Pergerakan goyang tu. Jadi gha dan hai. Okey, nampak perbezaan dia? Kalau kita tengok ada alif kosong terus kita baca gha dan dia jadi dengung ataupun da dia jadi panjang, itu bacaan yang tidak betul lah. Kena dibaca dengan jelas baris duanya kerana baris dua dia sengit. Gha dan hai. Begitulah cara bacaan bagi tanda yang ketiga. Dan tanda yang keempat ni automatically kita tahulah seperti biasa. Bacaan jari dua. Sebab dia memang ada ranking keempat. Dia tidak menang dengan siapa-siapa. Maka kalau dia saja memang dia tidak bertemu dengan mana-mana. Maka kita baca seperti jari dua lah. Ka, na. Ini situasinya yang paling penting adalah jari dua, nombor dua dengan nombor tiga. Kalau nombor dua dengan nombor tiga berjumpa, maka nombor dua kita ambil sabdu dulu. Sabdu menang di atas semua. Kalau alif waw ya kosong dengan tanda lain, alif waw ya kosong akan tetap kalah. Sebab dia ada ranking yang keempat. Ini perlu ambil perhatian lah. Sangat banyak dalam Al-Quran. Nanti kita akan tengok masa praktikal bacaan Al-Quran. Okey. Bahagian yang kedua pula, ada satu topik berkaitan dengan cara dengung. Ini perlu faham betul-betul. Ini asas lah. Untuk orang yang permulaan baca Al-Quran dan orang yang baca Al-Quran keliru dengan cara bacaan dengung. Ini adalah cara bacaan dengung yang simple, basic, yang mudah untuk Ustaz terangkan. Kalau Ustaz nak terangkan hukum-hukum cara dengung ni, ada banyak pecahan-pecahannya, istilah-istilahnya, sangat banyak. Tapi ini yang paling mudah yang Ustaz boleh buat untuk bantulah semua dapat membaca dengan dengung dan cara dengungnya pun dengung yang tepat dan betul. Okey, pertama sekali untuk tanda-tanda ini adalah tanda-tanda dalam bacaan goyang, bacaan dengung ni. Tapi tak ada nun dengan mim sakdu, tidak ada. Sebab apa? Kita baca macam biasa. Kita tekankan huruf N pada huruf nun dan huruf M pada huruf mim. Selain daripada itu, yang tanda kedua dan tanda ketiga ada di sinilah. Untuk huruf mim yang kosong dan mim kecil, ekor dia ke bawah, sama bentuk dia tu. Makanya kita kena tutup mulut. Tutup saja mulut. Sum. Okey, cuba praktik masing-masing . Tengok Ustaz punya pergerakan mulut dan pergerakan tangan. Sum, mum. Okey. Sum, tutup mulut terus. Senang saja. Sum, mum. Kalau untuk mim sabdu tu memang kita automatik tutup mulut. Sebab itu tanda goyang juga. Dan itu memang cara bacaannya, bacaan seperti sabdu lah. Tapi mum tu ada mim kecil. Itu yang kena tutup mulut juga. Mum. Okey. Mim ni mudah. Mudah untuk kita faham. Caranya tutup mulut saja. Mudah. Bahagian nun kosong dan baris dua yang sengit. 99 lah juga termasuk. Nun kosong dan baris dua yang sengit terbahagi kepada dua. Yang Ustaz tunjuk anak panah merah tu, itu untuk nun kosong dengan baris dua sengit juga. Cuma Ustaz nak tunjuk begitu, maksudnya ada dua cara bacaan. Satu nun kosong dengan baris dua sengit dengan 99 ni, bila kita jumpa huruf-huruf ini, kita tidak boleh sebut huruf itu dan baris itu. Ini formula, ini format dalam Al-Quran. Nun yang kosong, kita tidak boleh sebut nun itu.
Kunta. Salah. Tak boleh ha. Walaupun kita baca dengan dengung, tapi cara dengungnya adalah cara yang tidak betul. Kunta, anta. Tidak betul sebab kita sebut huruf nun tu. Sama juga dengan baris 2. Qalilan, qalilan, lan kita sebut walaupun dengung, cara bacaannya salah. Okey. Poinnya jangan sebut n. Kita baca dengung seperti biasa. Okey, macam mana ustaz nak baca dengung ni? Cara nak baca dengung untuk huruf nun kosong dengan baris 2 tidak sama serta 99 ini, kita lihat pada huruf di sebelahnya. Nun kosong, tengok huruf sebelahnya. Kita tengok dalam contoh ni, nun kosong di sebelahnya adalah huruf zai. Kita mahu dengung memasukkan, mahu masuk dalam huruf zai, bukannya masuk terus. Mahu masuk bunyi zai tu dah. Sini. Maka di sini berakhirnya bunyi nun tadi. Bunyi dengung tadi. Okey, boleh tengok ustaz ni zai kan? Kita sebut zai. Okey, zai macam ni. Zai. Jadi permulaan itu adalah pengakhiran bunyi dengung tadi. Nampak? Kita tidak sebut an, tidak. Anzal. Nampak? Anzal. Okay, sekarang fokus kepada macam mana mulut dan bunyi yang ustaz keluarkanlah. Anzal. Itu bacaan yang salah. Tidak tepat. Tidak betul. Bacaan yang betul, kita tidak boleh sebut n. Dan kita mau masuk huruf yang di sebelah n. Sebab itulah tanda ini tidak ada di hujung. Kalau kita berhenti, dia tak ada kaitan sudah dengan jiran depan. Maka dia tidak boleh baca dengan dengung. Tidak boleh baca dengan dengung. Tapi kalau dia sambung, dia baca dengan goyang, maka kita tahu berkaitan dia dengan huruf yang selepas itu. Jadi kita kena baca nampak? Ustaz tunjuk macam ni supaya kita tahu. Oh, berkaitan kita nak dengung tu, kita nak masuk dengan huruf yang seterusnya ni. Sebab nak masuk zai. Kalau sin pula, contoh huruf sin. Sin. Kalau huruf ta, anta. Okey, kalau huruf to, huruf to ni tebal. Nampak lain. Tadi ni to. Kalau huruf qaf, qaf ni pun tebal sebab bunyi dari halqum. Huruf qaf. Nampak? Naik ke hidung sudah. Anqa. Nampak perbezaan bunyi dengung dia? Walaupun tidak sebut n, dia mau masuk ke dalam huruf yang dia bertemu. Itu yang kita perlu tahu. Kenapa bacaan dia berbeza-beza cara dengung. Jadi kita kena tengok huruf yang selepasnya. Anzal. Yang paling penting, poin yang paling penting adalah jangan sebut n. Pada tanda nun kosong, baris 2 sengit 99. Okey, itu tanda itu jangan sebut. Kalau kita tengok nun kosong, automatik jangan bunyi nun kosong tu sebab dia dah kosong. Baris 2 sengit ni pun jangan sebut baris 2 sengit tu. An tidak boleh. In, un tidak boleh. Mesti al, il, u. Biasakan itu dan kita tengok huruf yang berikutnya. Al-zal. Itu bagi nun kosong dengan baris 2 sengit 99. Bacaan yang ketiga pula sama juga nun kosong dan baris 2 sengit ini 99 kalau dia bertemu dengan huruf waw dengan huruf ya. Kalau dia bertemu dengan huruf waw dengan huruf ya. Tadi kalau dia bertemu dengan apa-apa huruf lah. Bila masuk yang ketiga ni selain daripada huruf waw dengan ya. Kalau berjumpa dengan mana-mana huruf kita mahu masuk. Tetapi kalau kita berjumpa dengan huruf waw dan ya, kedua-dua huruf ni kita masuk dalam huruf tersebut.
Tapi kalau masuk, jangan terus hilang bunyi waw punya baris. Tetap juga ada barisnya lah. Tetapi huruf yang kita dengung itu, bacaan dengung kita sudah masukkan dalam huruf yang berikutnya. Okey. Maka kita akan baca contohnya dalam Al-Quran, dalam kotak itu, lungwa. Lungwa. Okey. Masuk dalam huruf waw. Lungwa. Jangan lunwa. Dengung tu betul, sudah dengung. Tapi cara dengungnya tidak betul. Lunwa ataupun luwa. Dia dengung macam yang cara kedua. Tidak sebut N saja. Luwa. Itu pun tidak betul. Sebab ini cara yang ketiga. Sebab dia bertemu dengan waw atau ya. Masuk terus. Luwa. Luwa. Kita tengok contoh pula. Okay. Ustaz bagi contoh an. An berjumpa dengan waw. An berjumpa dengan ya. Ayya. Ayyasha. Kita tidak sebut nun kan? Tak sebut n. Kita tak sebut an yasha ataupun au yasha. Itu tidak betul. Kita kena masukkan terus huruf waw atau huruf ya ini. Kalau kita berjumpa tanda-tanda ini pada huruf ini. Ya dengan waw. Ayya. Kalau waw, awwa. Walaupun ada nun tu, an, tetapi tidak disebut huruf nun tersebut. Ayya. Mayya. Miwa. Nampak? Terus masuk seakan-akan huruf ini ada sabdu lah. Huruf ini ada sabdu seakan-akan begitu. Tapi paling penting bila kita sudah masuk ai, jangan terus hilang ya punya baris. Baru masuk, ya tu belum baca lagi. Masuk saja. Tadi tu mahu masuk, belum masuk. Ini masuk, tapi ya tu belum bunyi. Jadi mai ya sya, contohlah kan. Mai ya. Ya tu tetap ada bunyi barisnya sendiri ya. Okey, ini bahagian yang kedua. Okey, ada pertanyaan ke untuk bahagian yang kedua ini? Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya, takut ada yang kurang faham. So, cara dengung ini memang memerlukan praktikal yang betul-betul kita praktis bacaannya dalam Al-Quran. Ada pertanyaan? Ya? Yang bahagian yang mim tu kan sebelum ni macam saya ada yang terdengar yang dia kata kalau nak baca yang dekat bahagian mim tu yang kena buka sikit seperti macam selai kertas boleh lalu tu. Yang tu macam mana pula Ustaz? Itu sebenarnya termasuk dalam hukum bacaan iqlab. Iqlab ni maksudnya menukarkan. Sebab itu ada mim kecil. Bacaan dia asalnya adalah huruf nun ataupun baris dua. Mun saja bunyinya. Tapi bila iqlab ni, dia tukarkan bunyi mun itu menjadi mum kepada huruf mim. Ada dua pandangan ulama dalam bacaan iqlab. Yang pertama yang glamour kita baca dalam riwayat Hafs. Kita ni baca Al-Quran ni riwayat Hafs. Ada 7 jenis bacaan qiraat. Jadi dalam bacaan riwayat Hafs, kita biasanya menggunakan bacaan yang tadilah puan sebutkan tu. Summu. Tetapi ada pandangan yang membolehkan kita baca dengan menutup mulut. Dan Ustaz lebih prefer kita baca dengan bacaan menutup mulut. Kerana apa? Biasanya Ustaz berjumpa dengan pelajar-pelajar yang baru memula belajar. Tiba-tiba dengungnya ni dia letakkan sekeping kertas ni, nak kena baca nipis macam tu pula, menyukarkan lah. Sebab itulah inovasi ni nak memudahkan. Dan bukan bacaan yang salah. Dia pandangan yang lain yang boleh kita ambil sebab ni pandangan ulama. Jadi kita boleh ambil mana yang lebih memudahkan untuk bila belajar, daripada susah-susah nak fikir, biar dengung, kita jumpa mim ni kita tutup je mulut. Itu boleh. Tetapi kalau kita sudah ada pengetahuan, kita sudah tahu bacaan iqlab ni ataupun mim kecil tu, nak tahu iqlab ni senang je. Tengok mim kecil. Ada mim kecil, itulah nama hukumnya iqlab. Tapi kita tidak belajar hukum tajwid. Kita belajar cara bacaan hukum iqlab tu. Jadi boleh dibaca dengan dua jenis bacaan lah.
Macam yang Puan cakap tadi, bibir kita ni tidak bertemu, tapi nipisnya tu seperti sehelai kertas. Summum, ataupun lagi mudah, summum. Tutup saja mulut, tiada masalah. Itu dua jenis pembacaan lah yang memudahkan. Jadi Ustaz lebih prefer bacaan kita menutup mulut. Supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk membaca. Ada banyak lagi bacaan dengung, banyak lagi bacaan-bacaan yang kita akan perhatikan. Tapi kalau ada pengetahuan sudah faham, sudah biasa dengan bacaan begitu, teruskan, tiada masalah. Itu pun bacaan yang betul juga. Okey, jelas Puan? Okey, jelas Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, ada lagi pertanyaan berkaitan dengan bacaan dengung ataupun bacaan yang ada pertemuan dua tanda? Ustaz. Kalau Ustaz. Ya. Kalau yang biasa ada, saya pernah jumpa ayat yang walhamdulillahi katsiro. Lepas tu di depannya tu dia jumpa waw, Pak. Macam mana kita mau sebut tu katsiro tu dengan yang kabiro kah? Kasiro dengan kabiro tu bila dia jumpa dengan waw, macam mana kita kasih bunyi ayat sebelum waw tu? Kita mau sambung ke ni? Kita mau sambung kan? Kalau dia sambung? Kalau disambung baru dia akan jadi bacaan goyang. Baru dia didengungkan. Kalau kita berhenti, contoh macam bacaan doa iftitah kan? Allahu akbaru kabiro walhamdulillah, tu tidak ada dengung sebab kita berhenti. Kalau kita sambung, macam ni bacaan dia. Allahu akbaru kabiron walham. Baca dengan pergerakan goyang juga. Tapi jangan dalam semayang tu kita goyang lah. Kita ini praktikal, kalau kita buat pergerakan goyang lah. Kabirong wal rong masuk waw. Sebab di dalam kategori cara bacaan dengung yang ketiga, masukkan huruf waw atau ya. Rong kasih rong sama juga. Itu cara bacaannya, masukkan terus dalam huruf. Cara senangnya kalau kita tulis rumi, ron kan, ron atau kabiron, kabiron, K-A-B-I-R-U-N, kabiron. Okay. Kita buang N, kita ganti dengan Y. Lepas tu Y tu kita baca dengan baris seterusnya lah. Kabirong, kabirong, R-A-Y, Roy. Kabirong atau R-A-W, Rong. Kabirong, baru kita dengungkan dia kadar goyang. Rong, kasih rong, hami mai, dia tak sebut man, dia sebut ya terus, M-A-Y, mai. Daripada man kita buang N, ganti dengan Y sebab dia masuk kan. Itu istilah masuk tu. Maya, kabi rong wa. Okey, jelas Puan Hidayah? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Jadi itu nota perhatian kita boleh lihat, nota perhatian dalam bacaan dengung ni. Nota perhatian dia ada dua tu perhatian. Pertama, tetap dibaca goyang ni, tetap dibaca dengung ni untuk nun dengan mim yang bersakdu bila kita berhenti. Tapi bila kita berhenti pada selain daripada tanda-tanda nun dengan mim sakdu, iaitu nun kosong, mim kosong, baris 2 sengit 99 dan mim kecil, maka kita potong tanda tersebut dan kita baca seperti bacaan biasalah. Bacaan jari 2 atau jari 1. Okey, kita akan masuk subtopik yang ketiga ni dalam bahagian 2. Baru kita tahu cara berhenti yang betul lah. Jadi ada lagi pertanyaan untuk bacaan dengung? Semua jelas anggap mudah saja. Jangan terlalu sukar. Apa yang ada dalam smart note ini itu adalah basic untuk kita baca Al-Quran dengan betul. Bila kita sudah menguasai yang basic, maka bolehlah kita mempelajari ilmu tajwid, mendalami ilmu tajwid, memahami cara bacaan dia. Sebenarnya ilmu tajwid yang kita belajar ni,
kita boleh apply mudah sangat. Ada banyak-banyak cara, ada banyak kemudahan yang boleh kita lakukan. Kita boleh pelbagaikan cara bacaan. Tapi Smart Note ni untuk memudahkan orang di peringkat permulaan untuk membaca Al-Quran. Baik, kita sambung bahagian kedua masih. Ini kita akan praktikkan nanti. Bahagian kedua kita habiskan dulu. Berkaitan dengan cara berhenti, Alhamdulillah. Ini kita akan berhenti dah lepas ini praktikal. Kita akan berhenti dengan cara-cara berikutlah. Ada 3 cara berhenti. Yang paling asas adalah kita matikan baris pada huruf terakhir. Huruf terakhir di situ adalah huruf nun. Huruf terakhir di situ juga ada huruf mim. Okey, ada 2 contoh. Jadinya nun itu berbaris atas, matikan dia, potong. Mim pula baris 2 di depan. Walaupun baris 2, matikan juga. Bacaan dia jadi jari 6. Kenapa Ustaz jadi jari 6? Ada dalam nota perhatian berkaitan dengan alif waw ya kosong. Boleh perhatikan. Boleh tengok, boleh tunjuk di situ. Di mana dibaca dengan jari 6 sekiranya berhenti. Sebelumnya ada alif waw ya kosong ataupun alif waw ya kecil. Ustaz, kalau alif waw ya tu ada tanda mati, tetap juga dibaca dengan jari 6. Sebab dia special case. Walaupun ada tanda mati, dia tetap dibaca dengan jari 6. Yang penting alif waw ya. Kedua-dua contoh ni Ustaz tunjukkan ada alif waw ya. Makanya kena baca dengan jari 6. Ustaz, kalau tidak ada alif waw ya sebelumnya, baca macam biasalah. Matikan nun dia. Contohnya run. Ini baca dengan jari 6 ni. Tetapi contohlah tiada huruf waw. Maka kita akan baca dengan jari 1. Sebab nun tu kita sudah matikan. Bila sudah matikan, tanda mati ada dalam jari 1. Run. Macam tu je. Tapi kalau ada waw kosong tu, kena baca dengan jari 6 lah. Run. Begitu cara bacaannya. Baris 1 ke, baris 2 ke, tetap kita potong. Melainkan ada pengecualian tadi. Hamzah baris 2 di atas sahaja. Itu saja special, jangan kita potong. Itu saja satu-satunya. Bila mana di hujung kita berhenti, ada hamzah baris 2 di atas, kita kena baca dengan jari 2 sebab ada alif kosong dan dipotong satu baris. Itu jadi itu special case. Boleh tengok juga dalam nota perhatian alif waw ya kosong nombor 3. Untuk ulang kajian nanti boleh perhatikan semula. Okey, tanda yang pertama tadi kita matikan baris. Run, azim. Matikan. Settle. Bila matikan ni kena jelaskan huruf yang mati. Jangan run. Tak bunyi. Run. Mesti kena bunyi nun. Run. Azim. Mesti bunyi mim tu mati. Azim. Jelas bunyi dia dimatikan. Kemudian tanda yang kedua pula, cara bacaan berhenti. Cara berhenti yang kedua adalah kita pinjam satu baris. Ini Ustaz sudah terangkan tadi sebenarnya. Kita tengok huruf yang terakhir adalah huruf alif. Maka huruf alif ni selayaknya dimatikan. Tetapi huruf alif ni memang sudah mati. Makanya nak matikan barisnya tu, dia pinjam satu baris pada bahagian depan, pada huruf ain. Daripada jam'an dipotong satu baris jadi jam'a. Nampak di situ dibaca dengan jari 2 sebab alif tu alif kosong. Jam'a. Sama juga qolila, aziza, alima. Semua berkaitan dengan alif ni. Okey. Kalau nak sebut hukum tajwidnya ni, berbelit lidah kita. Ma'arif lisukun dan sebagainya. Jadi yang paling senang, kita tahu caranya, formatnya. Dalam Al-Quran ni banyak hukum tajwid yang ulama telah tuliskan, tapi untuk peringkat permulaan, kita tengok kepada format tulisan Al-Quran, tanda-tanda yang diberikan dalam Al-Quran, rupanya ada rahsia di sebalik format tersebutlah. Okey.
Sekiranya ada alif kosong yang berbaris 2, kita nak berhenti, kita potong je satu baris. Lepas tu baca jari 2. Jam'a. Jam'a. Kemudian bacaan yang ketiga, baca seperti biasa. Bila kita berhenti, nampak alif kosong, kita tengok di sebelahnya, alif ni mati. Dia nak kena pinjam jiran sebelah ni. Jiran sebelah pun cukup-cukup makan. Satu saja baris. Maka tak perlu potong baris jiran sebelah lah. Biarkan sahaja. Baca seperti biasa, tetap juga dengan jari 2. Nampak adilnya Islam dalam tu. Untuk orang kaya, kena bayar zakat. Kena tolong. Untuk orang yang tidak kemampuan, hanya cukup-cukup, tidak dipaksa. Dan dibaca seperti biasa, sama dengan bacaan di atas. Diha, liha. Tetap baca dengan jari 2. Bukan dia kurang terus saja jadi. Tidak. Tetap dibaca dengan jari 2. Diha. Okay. Diha. Liha. Itulah cara berhenti. Ingat, huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir kita matikan. Itu yang paling penting. Bila kita tengok ada alif, jangan kita matikan baris yang sebelumnya. Sebab huruf terakhir di situ adalah huruf alif. Dan kita bila ada huruf alif, perhatikan pula pada baris. Kalau baris 2, kita potong 1. Kalau barisnya tetap 1 saja, tidak payah potong, baca seperti biasa. Kalau alif lah. Alif wawiyah kah? Okey. Okey, ini bacaan surah Al-Fatihah. Ada banyak yang mau praktikkan ni. Okey, kita tengok di sini dulu. Boleh rujuk Sekarang kita akan praktiskan pembacaan. Kita ambil satu ni saja dulu lah. Okey, untuk kali ini kita nak kenal pasti tempat dengung. Jadi siapa-siapa saja boleh jawab lah. Yang boleh jawab dengan segera, jawab saja. Tiada masalah. Supaya kita nak mempercepatkan sikit kan. Ada lagi 2 minit kan. Lepas ni pun Ustaz ada kelas. Jadi tidak boleh terlalu lebih masalah. Okay. Jadi boleh tengok dalam kotak warna merah, bahagian goyang tu. Tengok tanda-tandanya. Ada 3 tanda kotak kan. Kita tengok ayat yang pertama. Adakah bacaan goyang dalam ayat yang pertama? Siapa boleh jawab, terus jawab. Ayat yang pertama, ayat yang ke-17 tu. Cuba perhatikan, adakah tandanya dan adakah tanda itu dibaca dengan goyang? Tak ada, Ustaz. Tandanya ada? Tanda-tanda dalam bacaan goyang tu ada ke tidak? Siapa jumpa? Ada yang jawab tadi tidak ada tanda. Tidak ada tanda. Tidak ada bacaan goyang. Tapi tandanya ada. Siapa jumpa tandanya? Tanda yang dekat til lah. 2 baris bawah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Suhaira. Betul. Walaupun ada tanda baris 2 sengit, itu tanda dalam bacaan goyang. Tetapi dia bertemu dengan sabdu. Sabdu menang. Jadi tidak perlu baca dengan goyang. Zulumatil. Baiklah, kita tengok pula ayat yang ke-18. Apa tanda yang kita jumpa? Dan adakah ada tanda bacaan goyang di situ? Ada, Ustaz. Di mana tu? Sabdu atas mim. Kuat sikit. Tak dengar. Sabdu atas huruf mim. Sabdu atas huruf mim. Alhamdulillah. Lagi? Apa lagi kita jumpa? Ya 99. Ya 99. Satu lagi?
Sabdu tadi Mim kecil. atas huruf mim. Mim kecil. Mim kecil. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Zulhilmi. Okey, semua dapat nampak ah? Kalau yang tak nampak bagi tahu. Mana tahu tak nampak tu maksudnya tak faham lah tu. Nampak ke tidak? Tengok mouse yang Ustaz tunjukkan ni, mouse Ustaz putih. Okey, satunya mim sabdu. Ni mim ni bersabdu. Jadi kena baca dekat ni. Sum, ini kena goyang sudah. Di sini kita kena goyang sudah. Sum, hilang suara. Kemudian mim kecil pula ada dua sabdu bertemuan. Dengung pertama goyang di sini, dengung kedua goyang di sini. Sum, dua-dua cara baca, cara dengungnya tutup mulut sebab mim dengan mim. Kemudian saudara Zulhilmi sebut tadi 99 huruf ya. Ini dia jumpa dengan huruf fa. Jadi tidak perlu masuk. Mau masuk saja. Mahu masuk saja. Yunfa. Tengok. Yunfa. Yunfa. Jangan yun. Yunfa. Itu salah. Jangan yunfa. Itu bacaan yang tidak betul. Mesti kena baca dengan dengung yang tidak menyebut huruf N ataupun samar-samar namanya. Yunfa. Nak masuk huruf fa, nak masuk sebut huruf F tu. Okey. Yunfa. Okey. Dalam ayat yang ke-18 ini ada 3 bacaan goyang. Yang pertama mim bersabdu, yang kedua mim kecil, yang ketiga 99. Okey, rasanya untuk minggu yang kedua ini dapat banyak sudah input dan topik-topik yang sudah kita cover bahagian 1 dan 2. Alhamdulillah ada 2 lagi kelas. Kita akan praktikkan dulu bahagian 1 dan bahagian 2. Kemudian kita akan masuk dan mendalami bahagian 3. Bahagian ketiga ni berat sikit. Okay? Tapi berat dia tu sikit lah. Taklah terlalu berat. Senang. Sebab ketiga bahagian topik dalam bahagian 3 itu Ustaz telah cipta cara mudah untuk kita faham, cara mudah untuk kita kenal pasti bacaan-bacaan tersebut. Jadi jangan risau. InsyaAllah ikuti pelajaran ni. Kalau tak sempat, tonton, ulanglah rakaman yang Ustaz berikan. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan kemudahan di dunia dan akhirat dalam usaha kita untuk belajar Al-Quran. Okey? Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada hari ini. Diharapkan kita diberikan peluang dan kesempatan. 2 hari ni Ustaz ni tak ada suara ni sebenarnya. Alhamdulillah ada juga suara-suara tapi sarut-sarut sikit lah. Okey? Jadi insyaAllah doakan semoga kesembuhan diberikanlah. Okey? Orang-orang yang soleh-solehah ni, semua yang rajin menuntut ilmu ni, Allah ni mudah nak makbulkan doa ni. Jadi doakan Ustaz sembuh suara ni ya. Okey. Dan terima kasih. Semoga dapat praktikkan dalam pembacaan Al-Quran. Letak ni di sebelah Al-Quran. Apa-apa tanda yang kita jumpa, rujuk di sini. Cukup sebulan ke, cukup 10 kali baca Al-Quran, tidak nampak smart note pun, kita boleh ingat sudah apa tanda-tanda yang kita sudah belajar dan kita sudah faham format dalam Al-Quran. Jadi itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.